Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara saya, Saudara Aminuddin, Besar dan semua rakan-rakan saya di Production, Lim Muhammad, rakan-rakan jemputan dan saudara sahabat handai. Dengar ucapan saya, Saudara Aminuddin, saya sedih. Ya, kita ni manusia, walaupun dalam perjuangan politik, ya, kita ada perasaan. Saya rasa macam saya nak tinggalkan Batang Pauh dulu. Di Production ni kerja tak, dia senang. Ya. Orang terima di masjid ke, di surau ke, di kuil ke, di kedai ke, di market. Kalau ada orang tanya, kadang nampak dia keluh kesah, tapi tak ada yang tunjuk kata dia tak suka. Nampak dia senang. Jadi saya, pertamanya bila saya pilih Production, ambil daripada Laksmana Daniel, terima kasih juga kat dia, maka saya tak tahu. Mana saya tahu Production pantai dengan hotel, ya. Mana saya tahu Cu yang kerja semua saya tak tahu. Ravi punya tosep saya tak pernah rasa sebelum tu. Tetapi bila saya sampai masa kempen, saya tengok orang. Masa tu ada tegak-agak lah, ini Anwar ni internasional, nasional. Bila nak tengok kami ni, walaupun dia sokong, tapi dia ada juga kebimbangan. Ya. Tapi di mana sambutan baik, walaupun mereka tak yakin apakah Anwar ni yang, ialah pasal saya di peringkat antarabangsa dan dalam negara banyak kerja-kerja lain, mungkin dia tak akan jaga. Kemudian lama kelamaan, bulan ke bulan, saya tengok, pasal saya ada, memang saya tak datang tiap minggu, tapi pejabat saya berjalan, ya, tiap hari. Tetapi bila saya turun daripada pagi sampai malam, masjid ke masjid, ke surau semua, barulah mereka tahu. Bila makan laku COVID, saya tersentuh sungguh. Sudah Amin sebut tadi memang betul. Kita ni kadang-kadang orang besar ni atas, dia tak terasa. Sebab itu saya dalam 1-2 bulan COVID itu, saya tak ambil gaji sebagai ahli parlimen. Saya dah cakap tu terang. Bukan saya tak ambil nak cerita saya tu hebat, tak. Tapi saya tak sampai hati. Macam mana aku nak ambil allowance ahli parlimen, orang ni undi aku susah payah, bagi majoriti cukup besar. Kemudian nak makan pun susah. Kerja tak ada. Bukan dia tak mau kerja. Memang tak boleh kerja. Ini kerajaan ni pun teruk. PKP paling panjang di dunia. Apa ni teruk sangat ni? Ya. Siapa Perdana Menteri masa tu? Muhyiddin dengan kemudian sambung Ismail. Menteri Kesihatan Khairi, orang sebelah. Kemudian nak lari ke mana tak tahu. Macam dia lain. Saya pilih. Dia kena tenang. Beza dengan sama. Jadi, kita bantah di parlimen. Dia gantung parlimen. Jangan lupa ni semua. Ni dalam pilihan raya kita tengok. Kita jadi pemimpin kena berdepan. Ni takut nak berdepan. Dengan jangan dengan rakyat. Dengan ahli-ahli parlimen. Maka gantung. Suruh buat darurat. Tapi saya bila datang, saya tengok orang queue nak minta makan ni. Bukan daerah ada yang Ketua Majlis Yusmadi sebut OCPD, PPD. Saya tengok pegawai, ya, bagi kerjasama yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita jangan lupa je lah, ya. Orang kata Anwar berjaya sebab apa? Sebab Menteri Besar dan Kerajaan Negeri, adun-adun, semua kerja baik. Kemudian pegawai bagi kerjasama. Dan saya bila datang tu hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumaat, pegawai kerja tak soal langsung. Sabtu ke, tengah malam ke, ada majlis saya pergi tu, orang nak tunjuk silat. Saya kata, penuh program daripada pagi sampai malam. Dia tak apa, dia buat 11:30 malam. Habis pukul 1 pagi. Pegawai semuanya teratur. Tak ada nak tunjuk order. Tak ada nak kata, apa punya wakil rakyat pukul 12, pukul 1 pagi nak suruh kami kerja. Tak ada. Saya pun tak paksa. Jadi macam manalah saya tak rasa tu hutang budi dengan orang Production ni. Ya.
Orang kata ni macam tempat jatuh lagi dia kenang. Ini kan pula tempat pandai. Jadi inilah apa ni, saya nak malam ni sebenarnya saya beritahu, baru bagi notis 2 hari je kepada Menteri Besar. Saya kata saya datang, kerana esok malam di Pulau Pinang, hari Ahad di Sabah, hari Isnin di Sarawak. Dah mula rancak kempen ni. Jadi saya kata biarlah saya datang, nak sampaikan sendiri ucapan penghargaan, terima kasih, terhutang budi dengan rakan-rakan di Port Dickson. Oh, dah kalau gitu, kalau dah sayang, tinggal buat apa? Ini kita kalau sayang, tinggalkan. Baik. Tinggal kerana memang kawasan ni kawasan kuat. Tugas kita nak tawan negara. Saya tak pilih kawasan kuat. Ya. Orang tanya, Nurul Izzah kata baliklah Matampau. Saya anggap Matampau tu okey. Ataupun ada lagi kosong. Tempat-tempat kianat ni. Gombak, Ampang. Semua tu kawasan-kawasan kubu-kubu kita. Saya akan ikut geram je. Aku nak bagi tempat kianat terajang betul-betul. Orang susah payah. Yang sokong kita siapa? Yang sokong, ingat sokong macam ni. Itu yang sokong kita undi susah payah. Bukan datuk. Bukan orang ada pangkat, bukan orang kaya. Orang susah, sokong kita susah payah. Kamu boleh naik, kamu kira nak terdarah kamu. Nak jadi kaya, nak jadi jawatan, jadi menteri. Penyangak sungguh. Ya. Jadi sebab tu kalau ikut geram, saya nak pergi tempat-tempat ni. Tapi kebetulan, tempat-tempat ni dah kubu kuat. Kita tak tambah. Jadi fikir-fikir, Perak. Perak bukan kita kuat mana? Tambun pula. Peja. Dia kata, Anwar datang Peja. Dia tak tahu beza ayak dengan ayo. Ini je level politik menteri yang ini. Itu je dia. Sebab dia ingat saya tak tahu ayo. Nak beritahu dia. Saya belajar di Malay Kuala Kangsar 7 tahun. Tu negeri Perak lah. Kau tak tahu ke? Bukan 7 tahun. Lepas masuk universiti, keluar universiti, masuk pula ke Munting. 2 tahun. Jadi 7 tahun lah naik komen ni tak baca ke? Teman orang Perak, 9 tahun di negeri Perak. Duk bukung sana. Baik. Tapi tak apalah. Saya pun nak masuk sana bukan nak berhujah dengan dia. Saya cuma nak bezakan Anwar yang diamanahkan jaga negara dan ada kerja-kerja antarabangsa masih ada. Ya. Saya umpamanya masih lagi pengurusi Institut Pemikiran Islam Sedunia. Masih. Ya. Ya. Ada tanggungjawab dunia ni. Ya. Tetapi bila saya jadi wakil rakyat, macam Sudah Amin sebut tadi, tentu saya ada tanggungjawab khusus. Takkan nak pergi ke ialah Lukut ni, kami kata bahawa dalam program internasional hubungan di antara Amerika dan China, ni Lukut apa benda? Ni parit kami yang tak selesai. Atau macam MB kita tadi, Lexus Hibiscus nak buat extension bangunan. Tapi saya tengok ada kesan pada kampung nelayan. Kalau orang lain dia bagi saya 1 juta, selesai lah. Kan? Itu cara biasa. Tapi saya tidak. Dan nasib baik Menteri Besar juga punyai pemikiran dan semangat yang sama. Jadi kita panggil, okey, you nak buat, okey, kita boleh tolong. Tapi you kena tolong orang nelayan ni, kerana bila kita buat begini, nasib dia. Jadi kena buat jeti, rumah dia, repair, sekolah anak-anak dia. Itu yang dia bagi sepanjang dia nak buat itu, mesti bagi ganti rugi. Jadi saya tak tahu dia sampai 5 juta ke berapa. Jadi banyak. Belum pernah dalam sejarah kita buat begitu. Sebab kita ada ketegasan. Kita guna pengaruh kita untuk bagi tahu kepada dia, aku bukan nak menterkedarah duit haram. Aku nak guna kuasa aku, jaga orang susah. Kerana nelayan ini, dia tak ada suara.
Ini yang saya bergaduh. Dengan kerajaan ini saya bergaduh begitu. Dengan BN, PN, UMNO Bersatu saya bergaduh sebab ini. Tetapi kekuatan dari mana? Kekuatan dari rakyat. Bagaimana saya boleh bercakap di Parlimen? Sebab sokongan orang production. Bagaimana saya dilantik bagi ketua pembangkang? Pangkalnya di sini. Jadi saya tak lupa. Tapi pindah mengapa? Kerana kita nak tawan. Kita nak tawan kawasan lain. Dulu Peja sekarang, Peja pula, Tambun sekarang ni bukan PH, bukan tak dimenangi oleh kita, tetapi dikuasai oleh Bersatu. Jadi kalau kita tawan yang itu, mudah-mudahan seperti mana Saudara Amin sebut, dapat tawan beberapa kawasan lain, mana dia ada nilai tambah. Bila tambah, cukup kerusi, bawa kepada Yang di-Pertuan Agong, Tuan Agung, kerusi cukup, tolonglah selesaikan. Itu cara dia. Tapi kalau umpamanya masing-masing saya nak pertahan saja, tak boleh berkembang ke tempat lain. Itu saja tujuan dia. Dan tidak mudah. Saya tidak mau takabur, kata, oh boleh, tak. Saya dah pergi sekejap tengok, semalam di Ipoh saya tengok, kawasan itu kawasan besar, pengundi dia pun ramai, 160,000 orang. Tapi majoriti Melayu, 65%. Kemudian ada Cina, India, ada juga orang asli. Jadi ini saya nak terangkan, jangan orang kata, yalah ini dalam politik ni masa sekarang dia orang fitnah macam-macam lah ya. Oh dia kata orang politik saya tak suka. Orang politik saya tak mau sokong, jadi takut nak bertanding politik saya, itu biasa lah ya, politik. Ya. Jadi saya nak jelaskan hal itu dulu. Mengapa saya pilih untuk pergi ke Tambun. Ya. Yang pentingnya kita pilih wakil kita yang mesti berani bersuara. Ini Dr. Sani ada. Soalan kalau pekerja, Menteri Sumber Manusia tak berani berdepan sebab dia ingat semua dan dia perjuangkan nasib pekerja. Dia akan berduduk situ perjuangkan nasib tokeh. Mengapa saya kritik Menteri Kewangan? Dia dulu pengurus besar bank. Kalau dia bercakap, semua bank betul. Ya. Dia bercakap tu bagi pihak bank. Saya kata bercakap bagi pihak rakyat. Bukan tidak adil kepada bank. Tetapi dengarlah. Bank untung 1 tahun 800 juta. 600 juta ringgit. Gaji pekerja bank pun kamu tak naikkan. Gaji dia masa dia jadi bank, jaga bank 8 juta ringgit setahun. 8 juta ringgit. Jadi kamu nak jaga ni, dah sekarang ni kamu bukan pengurus bank. Kamu Menteri Kewangan. Lalu datang kampung boleh bagilah sikit, 100 ringgit sini, 1000 ringgit, projek 2 ringgit. Orang ingat lupa. Inilah sebabnya saya kata, kalau rakyat boleh diperbodohkan, menang puak itu. Tapi kalau rakyat disedarkan, tahu tanggungjawab dia. Apa masalah kita sekarang? Harga barang. Gaji tak naik, harga barang naik. Bila tanya kerajaan, ini internasional. Ya, kamu jadi menteri buat apa? Menteri paling banyak di dunia. Paling banyak menteri di dunia di Malaysia. Tak cukup, ambil lagi penasihat Perdana Menteri. Tak cukup, ambil lagi duta khas. Gaji 50-60 ribu ringgit. Masalah tak selesai. Harga bawang tak turun. Harga minyak tak turun. Dan yang tambah gaji menteri. Itu yang sebab yang saya bangkang. Sebab itu dia orang kata, alah main-main. Jadi Perdana Menteri nak konon-konon. Sebab saya umum semalam. Orang nak sokong kita. Dan kita nak tunjuk kita sayang kepada rakyat. Rakyat sayang kerana dia percaya kepada kita. Dan sebab itu saya kata saya beza dengan dia. Oh, hidup Melayu. Tanah Melayu, Rizab Melayu habis semua. Oleh siapa? Oleh parti yang kata hidup Melayu. Ada yang kata hidup Islam. Masa Barisan Nasional UMNO jaga dulu, cabutan judi itu 22 kali setahun. Ustaz saya tak sempat buat.
Sempat? Tak sempat. Okey, aku dah tak ada. 22 kali cabutan judi setahun. Kemudian lama tu 2018 menang Pakatan Harapan. Bila menang Pakatan Harapan, yang Menteri Kewangan tu Cina. Yang Ustaz Hadi kita Cina komunis ni. Adakah kita politik? Tambah pula dengan serban dengan Ustaz tu salah. Politik macam tu. Kata saya tuduh cu komunis. Okey, saya tuduh. Dan betul salah. Apakah betul atau fitnah? Fitnah. Dosa tidak? Dosa. Jadi ini yang berlaku. Tapi yang dia tak jawab, tengok. Masa UMNO BN, 22 kali cabutan judi oleh Menteri Kewangan bagi pihak Kabinet Malaysia. Masa Pakatan Harapan jaga sekejap itu, Menteri Kewangan dia, Lim Guan Eng, komunis besar, ikut mereka lah. Tapi dia turunkan judi. Daripada 22, jadi 8. 8 kali saja. Ya. Baik. Kemudian, Parti Islam masuk dalam kerajaan. Parti Islam, Parti Melayu, bersatu Parti Melayu, Hidup Melayu, Ketuhanan Melayu, semua sekali. Tuan Melayu dengan Parti Islam combine, naik balik 2 kali judi setahun. Sudah, ini bukan fitnah, boleh cek. Saya tanya Tengku Zafrul, tak jawab sampai sudah. Dia buat tak dengar. Ya, kena kat kamu lah. Ya, pasal apa naik? Ini, fulus. Ya, ambil. Saman saya kalau berani. Tak boleh macam itu. Tapi bila cakap di kampung, Anwar liberal, sekular, LGBT. Mana ni? Aku ada bini, anak semua ni. Tuduh macam tu pasal apa? Oh, kita pro. Ini ajalah modal. Jawab ni, jawab ni. Jawab ini. Mengapa Parti Islam dan Melayu ini boleh bagi 22 kali judi setahun? Banding dengan masa Pakatan Harapan 8 kali. Apa Pakatan Harapan betul semua? Tak. Tak silap? Ada silap. Tapi yang ini jelas, judi ini kita punya masalah nombor 1. Itu satu contoh. Baru-baru ini, Menteri Agama kata, jangan fitnah. Saya setuju. Ustaz Darif kata, jangan fitnah. Politik macam ni, bagi fakta. Tak setuju, bagi tahu. Ini dia, ini dia, ini dia. Saya bagi contoh, 22. Tanya kawan-kawan PAH di Port Dickson, tanya dia. Pasal apa masa kamu perintah, judi naik begitu tinggi? Dia jawab, oh, kami dah nasihat. Tak jalan. Kemudian itu, dia jawab begini. Pasal apa tak buat hudud lagi? Dulu saya berimpun ni. Saya tengok Port Dickson mau pergi juga tu. Saya tahu ada gambar. Pergi saya Port Dickson. Mesti laksanakan RU 355 segera. Kemudian ada yang ketua PAS di Kedah, dia kata, jangan ikut Majlis Azizah. Dia tak sokong RUU. Besok dia mati, kita simpan dia di jerat Cina. Jangan simpan di kubur Melayu, Islam. Bomboi punya. Dia hantam saya tak marah sangat. Hantam bini aku tak boleh tahan. Okey. Jadi, itu saya katakan fitnah. Baik. Kemudian, saya dah tanya Menteri Darif, dia tak jawab lagi. Betul tak boleh fitnah? Okey. Orang UMNO pun tak boleh fitnah, orang keadilan pun tak boleh fitnah. Ravi, jangan cakap-cakap lebih-lebih. Kamu kadang-kadang lebih. Fitnah tak boleh. Tak boleh fitnah. Okey? Yes. Semua tak boleh. DAP pun tak boleh fitnah. Oh, dia tak, saya Cina boleh fitnah. Tak tak. Semua tak boleh. Okey. Baik. Saya nak tanya. Kalau betul tak boleh fitnah, pasal apa Ustaz Hadi kata saya Yahudi, Freemason, saya ahli Freemason sedunia, saya Freemason ni badan Yahudi. Baik. Mana bukti dia? Ustaz Hadi dah tulis surat. Bukan yang ni. Ni. Ni surat Ustaz Hadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sulah Islamiyah dia ada punya, dia sign di muka surat kedua. Dia tulis kepada semua badan Islam di dunia. Dia tulis ni kepada semua badan Islam dunia, kata Anwar tak boleh dipercayai. Parti Keadilan sekular menolak Islam dan dia adalah pro-Yahudi, Israel, dan dia menjadi ahli Freemason. Jadi saya kata, menjadilah kawan aku ni. Aku kenal dia lama, dulu dia seorang aku jadi calon Perdana Menteri. Boleh pula dah. Tok Guru Nik Aziz beritahu saya, dia tak pernah putus doa untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau Ustaz Fadil no, lagilah. Ya. Jadi saya cek, apa pasal dia jadi macam ni? Ustaz Adi, rupanya saya cek-cek, ada seorang ni, besar ni, nama dia Anwar Ibrahim. Nampak? Besar lagi boleh tak? Koman lah Arif. Mana ada orang nampak belakang tu? Lebih besar dia. Ni. Bukan ni. Ni yang gemuk gedempol ni. Perut dia macam perut Ravi. Itu tak baik. Kita bergurau boleh. Minta maaf boleh. Minta maaf. Bukan fitnah. Kalau dia tuduh fitnah, saya nak fokus gambar. Baik. Jadi ini dia yang Anwar Ibrahim ni. Ya, dia brother Anwar Ibrahim. Ni muka dia, gambar dia. Di Canada. Dia mengaku dia ahli Freemason. Baik. Jadi saya ni sebagai kawan Ustaz Adi, dia pula alim pakai serban jubah. Saya kata jangan marah dia. Mungkin dia tersilap. Jadi saya buat kenyataan, tunjuk ini Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni dah. Okey. Bila setahun yang lalu ada Ustaz Hadi minta maaf? Tak. Saya minta dia minta maaf? Tak. Bagilah pembetulan. Dulu saya cakap ini sebenarnya saya dah dapat rupanya Anwar Ibrahim lain. Tak buat. Kalau kamu ada akhlak Islam, kamu buat tuduhan palsu yang berat, apakah kamu betulkan balik? Kena betulkan. Ini dia sebagai contoh. Tak apa. Saya tak mau cakap pasal marah-marah banyak-banyak Ustaz. Kita nak bangkit soal rakyat ni apa? Orang tanya, Anwar, lawan sekarang ni, yang kita kata lawan tetap. Apa? Isu rakyat. Bagaimana nak tolong selesaikan masalah rakyat? Harga barang. Saya kata pertama, kerajaan tu kena betul hentikan segala tirih-tirih ni. Yang hilang ni puluh bilion ringgit. Macam buat kapal selam. Dulu cerita kapal selam. Berapa komisen? Ini jawab parlimen. Saya tanya di parlimen. 7-8 tahun dulu. Saya tanya, berapa bayaran yang kita anggap rasuah tak kala membeli 2 skopin dari Perancis? Apa menteri jawab? Sebenarnya tidak timbul corruption. Berapa dibayar? Hanya 100 juta euro. 1 juta euro pada masa itu 320 juta ringgit. Syarikat mana? Pameka, apa nama? Perimeka. Siapa punya? Razak Baginda. Ingat Razak Baginda? Kes Altantuya. Berapa? 320 juta ringgit. Tapi itu bukan corruption. Itu commission. Itu yang saya sebut tu, dia orang politician tahu. Kalau polis ambil RM200, itu apa? Corruption. Kalau menteri dan kroni dia ambil 300 juta apa? Commission kepala bapak engkau. Mana boleh macam tu? Ya. Mana boleh bayar begitu saja? Yang duit YMDB. Kalau kumpul bilion-bilion, selesai sebahagian masalah kita. Wallahi, saya yakin boleh selesai sebahagiannya. Tapi kalau kita terus macam ini, tak boleh. Sebab itu bila kita minta saudara sokong kerajaan ini, maknanya dia tidak akan membantu. Baik. Dari Mahathir pergi kepada Mahidin. Mahidin ganti Mae. Oh, ini Pakatan Harapan hancing. Kencing. Itu yang mudah dia. Ya. Tetapi okey, baiklah. Kamu yang tak kencing. Kamu nak dewa tak kencing.
Pakatan Harapan ada kencing. Kamu tak kencing. Baik. Yang tak kencing ni, kamu buat apa? Harga barang masa Pakatan Harapan dengan sekarang tinggi lagi. Harga minyak masa Pakatan Harapan dengan sekarang tinggi lagi. Pendedahan rasuah masih lagi teruk. Menteri sekarang lagi banyak. Masa Muhyiddin 70 orang, sini 70 orang. Masa main lagi teruk, bangkit, ambil. Ya. Jadi saya, bukan saya sombong, tak. Saya nak bagi tahu sebab duit orang. Sebab tu orang production tahu. Saya benar-benar saya beritahu. Saya bila sebagai ketua pembangkang, bila kita ada rundingan kerajaan untuk bantu COVID ini, dia iktiraf. Ketua pembangkang kita iktiraf kedudukan ketua pembangkang. Sebagai apa? Sebagai taraf menteri. Saya bos sedap juga. Menteri. Okey. Jadi, apa dapat? 2 kereta. Satu Velfire, satu lagi. Okey. Lagi allowance bulanan 14,000. Sebulan, bukan setahun. Allowance kerajaan 12,000. Campur, 50,000 ringgit. Ada surat. Ada surat kepada saya. Tapi saya malu kalau saya ambil, saya balik ni production, saya cakap apa? Hidup rakyat. Tapi ketua pembangkang 50,000 ringgit tambah poket. Saya tak boleh. Jadi saya beritahu dia, terima kasih, tapi saya tolak allowance 50,000. Sebab apa? Bila saya menang di production, saya janji, saya tak akan salah guna kuasa, saya akan gunakan kuasa saya untuk bela nasib rakyat. Maka 50,000, yelah poci aneh. Tak dapat apa. Macam mana nak buat? I can't take. Ini soal conscience, ini soal conscience, soal hati nurani, soal damir, soal perasaan jiwa kita. Tak boleh. Tapi yang lain, menteri-menteri lain, yang pakai songkok, ambil. Yang pakai kot, ambil. Yang pakai jubah, pun ambil. Tak ada beza. Orang nak jadi contoh yang kata akhlak yang baik, yang bukan uswatun hasanah tu, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah tu akhlak Nabi, sangat terpuji. Tapi akhlak yang baik, contoh, tak ada. Dia curi, dah. Tapi ini soal moral. Orang susah. Kamu ambil gaji tinggi, terlalu tinggi. Sebab itu, semalam bila kawan-kawan kita semua kata, Anwar, semua kami sokong kamu jadi Perdana Menteri. Saya naik, saya kata terima kasih. Pertama saya nak buat, menteri kena kurang. Gaji menteri kena turun banyak. Dan Perdana Menteri, saya ambil allowance ahli parlimen cukup. Saya tidak akan ambil allowance Perdana Menteri. Ada seorang, lepas tu saya turun, dia bergurau saya, dia kata, tu sendiri, kami baru sokong je Perdana Menteri. Belum apa-apa dah potong gaji kami dah. Tapi buat dia bergurau, tapi dia sokong. Sebab saya kata, sampai ekonomi pulih. Ni orang tak ada kerja, anak muda tak ada kerja, ramai. Yang kerja gaji rendah, ramai. Yang miskin, masih ramai. Jadi macam mana saya nak ambil? Malu saya. Sebab saya cakap garang. Saya kritik kuat. Jadi saya kena berani bagi buat contoh. Nasib baik isteri saya Azizah. Hai, luar biasa baiknya. Kalau dia nasihat abang berapa tahun dah masuk penjara? Belian tak sampai-sampai lagi. Atau Subang. Sebab tu bila Azizah, bila saya tolak RM50,000 daripada Mak bila saya balik rumah bagi tahu dia, dia terus kata, Alhamdulillah. Hai, rezeki di tangan Allah. Tak payahlah. Tu macam tu lah. Tu tak berani menikah satu lagi. Dia pasal dia baik sangat. Baik sangat. Minta berlian. Tak. Kita buat apa semua dia Alhamdulillah. Sabar. Betul. Allah gelak. Baik. Jadi, saya malam ni sebenarnya saya bagi itu je. Bukan saya tak datang kita. Baru Amin dia kata, nak ada Deepavali 30 bulan. Dia jemput datang juga. Jadi saya masih ahli parlimen. 30 bukan dah habis. Sorry, habis dah ahli parlimen. Tapi belum ada pelantikan baru lagi. Jadi mana saya jalan lah tugas tu ya. Jadi tak apalah. Saya cuba datang kalau boleh. Ya.
Jadi saya kata, saya nak kena jaga satu Malaysia. Tambun belum tentu. Jadi siapa-siapa ada beradik Tambun atau ada telefon kawan-kawan Tambun, tolong telefon lah. Nah. Sebab dia duk ingat-ingat saya ni tak buat kerja langsung. Jadi bagus juga tadi saya tengok yang Menteri Besar buat penerangan sikit. Saya bawa, pinjam bawa ke Tambun ya. Jadi juga orang tengok. Kedai sebab dia orang kata ni, ni ya sibuk. Dia saat ni sana, saat lagi Istanbul, Turki, saat lagi Qatar, saat lagi Amerika, saat lagi. Jadi bila jaga kita, ada orang faham begitu ya. Tapi insya-Allah kita lakukan. Baik. Jadi inilah jadi kita tangguh calon di Podison ni. Yang minta ramai. Ini apa? Ravi dah berapa kali dah pusing kat saya. dah saya gurau. Jadi saya nak kena. Jadi orang tanya dah, kami sokong you pula terkenal itu gini ya. Apa-apa sikit boleh cakap je Menteri Besar. Oh, tolong sekejap ni, tolong. Jadi biarlah orang yang saya pilih itu orang Port Dickson percaya standard dia tu sama atau lebih daripada saya. Jadi saya ni pilih orang yang dari segi pribadinya, kerjanya, tempatannya, itu saya fikir lebih sikit daripada saya. Kalau ambil rendah sangat, dia kata, no ni tinggal gitu senang, atau siapa jadi ahli parlimen kita, tak semangat dia orang, tak. Oleh itu saya malam ini nak umumkan calon Pakatan Harapan bagi kawasan Port Dickson adalah seorang Aminuddin Harun. Amin. Naik sekejap ni. Saya fikir panjang sebab saya tak membeban dia. Ada orang kata, dia dah Menteri Besar dah. Dia nak apa lagi? Saya nak jelaskan, dia tak minta. Malah bila saya sebut, dia kata, dia rayu, jangan bagi. Dan saya kata tak bagi, dia rayu dengan Azizah pula. Jangan. Bukan dia nak. Kemudian Rafizi beritahu saya mana. Dia kata, Amin, jangan fikir. Dia kata, tak apa, aku dah fikir banyak. Jangan cakap banyak lagi, sudah. Dah putus dah. Ini contoh yang kita nak. Ada peluang, tapi dia bagi tahu saya sebagai Menteri Besar pun banyak kerja. Jadi kalau boleh, orang lain pun tak apa. Saya buat tak dengar je. Kemudian dia buat tak tahu, diam je. Ini contoh yang baik. Tapi apakah akan ganggu? Dia orang sini. Dan sebagai Menteri Besar, dan dia juga ketua cabang Port Dickson. Jadi saudara, dan tentunya ada aduan-aduan lagi. Dan aduan dulu yang kalah, kawasan kalah Penjabangan Pinang, insya-Allah kita menang kali ini. Boleh? Ya. Jadi akan bantu supaya ada perubahan yang baik ya. Dan mudah-mudahan di kawasan-kawasan lain, Rembau, Jempol, Jelebu, Pilah, menanglah pula. Ya. Dan kita menang bukan kita nak minta pasal jawatan, tetapi kita minta supaya khidmat itu lebih baik. Jadi sebab itu saya malam ini 2 orang yang tahu di Malaysia ni yang ada umum. Pertama Tambun, kedua Port Dickson. Yang lain belum. Yang lain ni berapa orang tunggu ahli parlimen nak tunggu, tak ada belum lagi. Ini dia. Ini maknanya penghormatan saya. Cara saya nak bagi penghormatan bukan saja kepada Saudara Amin, tetapi kepada orang Port Dickson, bahawa saya sangat terima kasih kepada saudara. Jadi Saudara Amin, inilah calon dia kena jaga satu negeri. Dia kena menangkan Pilah dan Jempol dan Rembau dan Jelebu. Ya. Dan saya minta saudara tolong daripada sekarang pastikan semua keluar undi pada 19 hari bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.